أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dapat kita sama-sama sekali lagi bersama dalam siaran Perlis Mengaji pada pagi ini 14 Ramadan 1441 Hijrah, yang mana hari ini insya-Allah saya akan mengupas tajuk keutamaan bulan Ramadan dan juga Al-Quran. Semalam kita telah pun mengupas tajuk yang pertama ataupun bahagian yang pertama daripada tajuk ini. Dan hari ini insya-Allah kita akan menyambung lagi, dan pada hari ini kita akan lebih menekankan kepada keutamaan Al-Quran. Seperti mana yang telah kita maklum, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mana diturunkan padanya Al-Quran, dan Al-Quran itu merupakan hidayah kepada manusia dan juga penerang terhadap hidayah ataupun kepada hidayah, dan juga pembeza di antara hak dan batil. Jadi pada ayat tersebut dalam surah Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kita tentang bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran. Sebab itulah kalau kita tengok antara nama-nama bagi bulan Ramadan itu ialah Syahrul Quran, antara nama-nama yang terkenal. Dan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Seperti mana yang dia sebut dalam ayat tadi, unzila fihi al-Quran. Bulan ini telah diturunkan Al-Quran. Tetapi seperti mana yang kita maklum, Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu munajjaman mufarraqa, iaitu berperingkat-peringkat. Dan tidak semua ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yang berjumlah 6,236 ayat bagi bilangan ataupun bagi ketentuan bilangan yang ditetapkan oleh sebahagian ulama, diturunkan pada bulan Ramadan. Tidak semua ayat tersebut diturunkan pada bulan Ramadan. Tapi bilakah ataupun bagaimanakah penurunan yang dimaksudkan berlaku pada bulan Ramadan ini? Jika kita lihat daripada apa yang telah disebutkan oleh para ulama, penurunan Al-Quran ini mempunyai dua tahap ataupun dua fasa. Tahap yang pertama ataupun fasa yang pertama ialah Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus ataupun secara total daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu ialah tahap yang pertama. Penurunan Al-Quran pada tahap yang pertama inilah yang telah diturunkan pada bulan Ramadan secara sekaligus. Dalilnya ialah daripada surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran secara keseluruhan pada malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar itu ialah salah satu malam yang terdapat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi yang dimaksudkan dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran, maksudnya ialah penurunan Al-Quran secara sekaligus itu, iaitu penurunan pada tahap yang pertama.
Penurunan yang bermula daripada Lauh Mahfuz dan diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini ialah berada di langit dunia. Berada di langit dunia. Kemudian tahap yang kedua penurunan Al-Quran ialah daripada Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi melalui perantaraan seorang malaikat yang bernama Jibril alaihi salam. Dan tahap yang kedua inilah berlaku secara munajjaman mufarraqah, iaitu berperingkat-peringkat sedikit demi sedikit, dan penurunan pada tahap yang kedua ini telah mengambil masa ataupun tempoh selama lebih kurang 22 tahun 10 bulan ataupun lebih biasa kita sebut dengan 23 tahun. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan penurunan Al-Quran. Jadi penurunan Al-Quran ni dia ada dua tahap, iaitu tahap pertama dan tahap yang kedua. Fasa pertama dan juga fasa yang kedua. Yang mana fasa pertama itu berlaku pada bulan Ramadan. Sebab itulah dimuliakan bulan Ramadan dengan sebab berlakunya penurunan tahap pertama Al-Quran ataupun fasa pertama Al-Quran dalam bulan yang mulia ini. Jadi setelah kita mengetahui tentang penurunan Al-Quran, kita pula harus mengetahui apa sebab dan kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, seterusnya disampaikan kepada seluruh umatnya pada hari ini ataupun pada umat-umat yang telah lampau ataupun telah lepas daripada kalangan para sahabat. Al-Quran tidak lain tidak bukan penurunannya ataupun diturunkan kepada Nabi, seterusnya kepada sekalian umat, sudah tentu mempunyai sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan daripada penurunan tersebut. Antaranya kita boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu di antara sebab utama penurunan Al-Quran. Yang mana ayat tadi bermaksud inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada sekalian manusia. Jadi fahamlah kita ataupun maklumlah kita bahawasanya penurunan Al-Quran itu misinya ialah memberi hidayah supaya hidup manusia itu tidak menjadi kucar-kacir dengan sebab tiadanya pedoman, tiadanya tempat untuk mengambil panduan. Jadi Al-Quran itu berfungsi sebagai kitab pemberi panduan kepada sekalian manusia secara umumnya dan memberi kebaikan dan manfaat kepada orang-orang yang beriman terhadapnya, iaitu orang Islam. Jadi secara umum kalau kita lihat para ulama meletakkan beberapa tahap macam mana seseorang tu ingin mengambil manfaat daripada Al-Quran. Dan Al-Quran selalu menyebut tentang golongan yang paling terbaik ataupun golongan yang dipuji oleh Al-Quran, yang merupakan golongan yang mengambil manfaat daripada Al-Quran itu sendiri, seperti mana yang disebutkan dalam banyak tempat dalam Al-Quran, iaitu golongan ulul albab. Golongan ulul albab ialah golongan yang yantafi'u bihil Quran. Mereka ini telah mengambil manfaat dengan Al-Quran itu sendiri. Yang mana dengan sebab mereka mengambil manfaat itu, mereka menjadi golongan yang terselamat daripada kemurkaan, golongan yang tidak menyeleweng daripada kesesatan, daripada kebenaran. Tidak terjerumus mereka itu ke arah kesesatan. Jadi para ulama menyebutkan untuk seseorang itu mengambil manfaat dengan Al-Quran, mestilah melalui beberapa tahap. Dan secara ringkasnya pada slot pada pagi ini kita sebutkan sedikit tahap-tahap yang disebutkan oleh para ulama. Secara ringkasnya, tahap ataupun level yang perlu dilalui oleh seseorang yang ingin mengambil manfaat daripada Al-Quran, sekurang-kurangnya ada 4 tahap. Tahap yang pertama ialah tilawah wa tahsin. Tahap yang pertama ialah seseorang itu perlulah membaca dan memperelokkan bacaan Al-Quran.
Ini level yang paling rendah. Macam mana seseorang ingin mendapat manfaat pada Al-Quran, dia perlu membaca dan juga dia perlu tahsin. Tahsin ni maksudnya memperelokkan bacaan. Okay. Sesiapa yang sudah selesai pada tahap ini, maka dia sudah selesai level yang paling rendah untuk menjadi orang yang mengambil manfaat daripada Al-Quran. Tapi belum sepenuhnya lagi. Jadi kita kena perkemaskan ilmu bacaan Al-Quran kita. Kita perkemaskan tahsin qiraah kita. Tahsin bacaan kita. Dan Alhamdulillah, bagi yang mengikuti siaran Perlis Mengaji ini, adanya dalam susunan program yang ditetapkan, iaitu satu slot tilawah interaktif ataupun tahsin al-qiraah yang disiarkan pada waktu tengah hari, hampir setiap hari, yang mana didatangkan panel-panel ataupun pentahsin-pentahsin yang boleh memberi panduan ataupun memberi tunjuk ajar terhadap bacaan Al-Quran itu sendiri. Okay. Jadi itu level yang pertama, tahap yang pertama. Seterusnya, bila mana seseorang itu telah pun selesai tahap pertama, bacaan Qurannya okey, hukum tajwidnya okey, bacaan Qurannya tartil seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Warattalnahu tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka kita perlu berpindah ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, hifzul ayat. Kita menghafaz ayat-ayat Al-Quran. Menghafaz ayat Al-Quran ni menunjukkan kepada kita kasratul qiraah. Kita memperbanyakkan bacaan. Sebab dengan kita sentiasa memperbanyakkan bacaan, maka dia akan menyebabkan bacaan itu terpahat dalam ingatan kita, dalam hati kita, dalam sanubari kita, sehinggalah kita boleh membaca Al-Quran itu ala zahril qalb, tanpa ada kertas ataupun tanpa ada mushaf di hadapan mata kita. Dan itulah yang terbaiknya. Okay. Jadi itu tahapan yang kedua. Maknanya bila mana seseorang itu sudah mulai menghafal Al-Quran, dia merasai lebih nikmatnya berbanding tahap pertama, iaitu tahap membaca ataupun tahap tahsinul qiraah tu. Okay. Tapi walau macam mana pun, untuk menghafaz Al-Quran itu, dia perlu beres, selesai tahap yang pertama, iaitu bacaan dan tahsin. Sebab kalau tidak beres level yang pertama tu, boleh jadi akan berlaku kecelaruan ketika mana dia menghafal Al-Quran. Boleh jadi berlaku kesilapan terhadap hafalan Quran yang dia lakukan. Okay. Jadi itu level yang kedua. Seterusnya level yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, fahmul ayat. Memahami sebanyak mungkin ayat-ayat Al-Quran ataupun secara keseluruhannya. Yang bermaksud di sini bahawasanya seseorang itu perlu faham apa yang dia sebutkan ataupun ayat yang telah dia bacakan tersebut. Okay. Jadi pada hari ini dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, terlalu banyak kemudahan yang boleh kita gunakan untuk kita menjadi orang yang memahami bacaan ataupun ayat Al-Quran. Kita boleh dapatkan Al-Quran terjemahan dalam berbagai bahasa. Kita boleh download berbagai aplikasi dalam telefon untuk kita berusaha menjadi orang yang memahami bacaan Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia faham, nikmatnya lebih lagi besar dan perasaannya lebih lagi seronok bila mana dia membaca Al-Quran. Dan bila mana dia sudah faham terhadap makna-makna Al-Quran itu, memudahkanlah lagi urusannya untuk dia tadabbur Al-Quran seperti mana yang telah kita sebutkan semalam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan daripada Al-Quran ini juga ialah mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak mahu merenungi ayat-ayat Al-Quran ataupun hati kamu sudah terkunci, terkatup rapat? Jadi itu level yang ketiga.
Selesai level pertama baca dan tahsin, selesai level yang kedua hifzu ba'dul ayat, membaca ataupun menghafaz sebahagian ayat, kemudian naik ke tingkatan yang ketiga iaitu memahami ayat Al-Quran ataupun cuba membaca tafsir-tafsir ringkas sebelum pergi kepada tafsir-tafsir yang besar, maka kita perlu berpindah ke level yang keempat, yang mana level yang keempat ni adalah al-amalu bil ayatil Quran, beramal dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan level inilah level yang paling besar dan paling dituntut sekali. Iaitu seseorang itu bila mana dia sudah faham isi Quran, tertakluklah kepada dirinya untuk dia beramal dengan segala apa yang telah dituntut dalam Al-Quran tersebut. Dia perlu menjaga batasan-batasan, dia perlu melakukan segala saranan-saranan kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Okay. Jadi bila mana sempurna keempat-empat level ni, keempat-empat tahap ni, maka insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, kita berharap bila mana kita selesai 4 tahap ni, kita termasuk dalam golongan yang selalu disebut dalam Al-Quran, iaitu golongan ulul albab. Golongan yang mengambil manfaat daripada Al-Quran, lalu menjadi golongan yang berjaya di akhirat kerana menjadi orang yang selalu memperdalamkan dan juga selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Okay. Jadi itu antara tahap-tahap yang disebutkan oleh para ulama. Okay. Seterusnya, saya ingin berkongsi beberapa hadis berkaitan dengan kelebihan orang-orang yang rapat dengan Al-Quran, tak kiralah sama ada di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Okay. Pertama sekali, Nabi SAW sebut kepada kita dalam satu hadis, yang mana hadis ni telah diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari daripada sahabat yang bernama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Uthman bin Affan antara sahabat Nabi yang sangat rapat dengan Al-Quran. Bahkan kalau kita tengok, Uthman bin Affan pada hari kewafatannya, beliau wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Beliau dibunuh dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Dikatakan oleh para ulama, ayat terakhir yang dibaca oleh Uthman bin Affan sebelum beliau wafat ialah ayat daripada suratul Baqarah, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Itu antara ayat yang terakhir. Lalu menitislah darahnya di atas mushaf yang dibaca pada waktu itu kerana telah pun dibunuh oleh golongan-golongan yang melampau pada waktu itu. Okay. Uthman bin Affan dia meriwayatkan satu hadis daripada Nabi tentang orang ataupun golongan yang terbaik, manusia yang terbaik. Yang mana hadis ni mungkin kita selalu dengar. Hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Okay, jadi dalam hadis ni kita boleh tengok, Nabi SAW sebut kepada kita, khairukum, sebaik-baik manusia ataupun sebaik-baik orang. Jadi jelas menunjukkan pada kita, orang yang menyibukkan dirinya dengan belajar dan mengajar Al-Quran ni menjadi orang yang paling terbaik daripada sekalian orang-orang yang ada atas dunia ni. Jadi itu kelebihan yang pertama. Okay. Seterusnya kelebihan yang kedua, dalam satu hadis juga Allah Ta'ala menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan bagaimana orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran ni diberi keutamaan yang sangat banyak. Okay. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Jami' Tirmidzi ataupun Sunan Tirmidzi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala, man syaghalahu al-Qur'anu an dhikri wa mas'alati a'taytuhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqihi. Maksud hadis ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman. Jadi hadis ni hadis kursi. Maksudnya, man syaghalahu al-Qur'ana
Man syaghalahul Qur'anu an dzikri. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku. Maknanya dia menyibukkan diri dengan baca Quran sehingga dia kurang untuk berzikir dengan zikir-zikir selain pada ayat Quran, dan dia juga kurang kesempatan untuk berdoa. Kata Allah Ta'ala dalam hadis ni, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadamu, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas sekalian makhluknya. Jadi dalam hadis ni digambarkan bagaimana Allah Ta'ala mencukupkan ataupun mengutamakan keperluan orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Bila mana kita banyak membaca Al-Quran, kadang-kadang kita kekurangan waktu untuk berzikir, kekurangan waktu untuk berdoa. Bukan tak berdoa langsung, kekurangan waktu. Okay. Jadi dengan sebab kekurangan tersebut, ataupun dengan sebab kesibukan tersebut, kesibukan dengan Al-Quran. Sebab dalam hadis Nabi sebut, man syaghalahul Quran. Sesiapa yang disibukkan dengan Al-Quran. Banyak waktu, banyak jam yang dilalui dalam kehidupan seharian ni, dia sibuk dengan Al-Quran. Setiap orang disibukkan dengan berbagai-bagai kesibukan. Ada orang yang disibukkan dengan urusan dunia, ada orang disibukkan dengan urusan yang bermacam-macam, dan adanya di sana orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Okay. Jadi dalam hadis ni Nabi kata, sesiapa yang disibukkan, Allah Ta'ala kata, sesiapa yang disibukkan, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Aku akan beri kepadanya sebaik-baik, seutama-utama pemberian, melebihi daripada orang yang meminta ataupun bermohon kepadaku. Maknanya Allah Ta'ala akan beri kecukupan. Allah Ta'ala akan beri keutamaan. Seakan-akan dalam ni, kita boleh kata orang yang sibuk dengan Quran ni, dia ialah orang yang kita katakan sebagai orang yang VIP Allah Ta'ala. Orang yang sangat-sangat utama. Allah Ta'ala utamakan. Walaupun dia tak minta, tapi Allah Ta'ala beri keutamaan sebab sibuk dengan Al-Quran. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Lataiful Ma'arif, karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bila mana dia menyebutkan tentang bulan Ramadan dan Quran, dia mendatangkan asar daripada perbuatan salafus salih ataupun orang-orang yang saleh, bagaimana kehidupan mereka dengan Al-Quran, terutamanya dalam bulan Ramadan. Dikatakan seorang yang bernama Qatadah, kalau kita buka kitab Lataiful Ma'arif, Qatadah ialah seorang yang sangat suka menyibukkan diri dengan Al-Quran. Dalam riwayat yang dibawa oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan bagaimana Qatadah ni, bila mana di luar daripada bulan Ramadan, kebiasaannya dia akan khatam seminggu sekali khatam. Kebiasaannya seminggu sekali khatam. Jadi itu kebiasaan yang dilakukan oleh Qatadah. Kemudian bila mana masuk 10 akhir Ramadan, bila mana 10 akhir Ramadan, dia akan memperbanyakkan bacaan Quran sehinggalah dia khatam 3 hari 1 kali khataman. 1 kali dia khatam Al-Quran. Jadi kita tengok bagaimana orang-orang yang terdahulu, mereka mempergiatkan usaha untuk terus memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Bahkan antara riwayat yang masyhur kalau kita tengok, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dikatakan beliau bila mana dalam bulan Ramadan mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. 60 kali khataman Al-Quran. Jadi kita boleh tengok bagaimana kesungguhan. Walau bagaimanapun, ianya bergantung kepada setiap orang. Mungkin sebahagian orang dia rasa perbuatan Al-Imam Asy-Syafi'i itu sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Sebab nak khatam 60 kali bacaan Al-Quran dalam sebulan bulan Ramadan bukan mudah.
Kalau kita khatam satu hari, satu kali khatam Al-Quran. Sebulan kita baru khatam 30 kali. Maknanya satu hari, Al-Imam Asy-Syafi'i khatam sebanyak 2 kali. Ada sebahagian menyanggah perbuatan ni ataupun mengatakan perbuatan ni kurang tepat. Sebab di sana adanya hadis Nabi yang lebih kurang Nabi sebutkan, saya bacakan, saya sebutkan terjemahannya sahaja. Sesiapa yang membaca Al-Quran kurang daripada 3 hari, la yafqah. Dia tidak akan dapat memahami Al-Quran ataupun perbuatan tu tidak menyebabkan dia mendapat manfaat yang besar daripada Al-Quran. Okay. Walau bagaimanapun para ulama berbeza pendapat dalam memberikan tafsiran terhadap hadis Nabi ni. Antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan maksud orang-orang yang membaca Al-Quran dan khatam kurang pada 3 hari itu tidak faqih ataupun la yafqah di situ ialah menunjukkan tidak semua orang. Maknanya tak ramai orang yang mampu buat macam tu. Itu antara apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan sebahagian ulama lain mengatakan waktu itu ataupun tempoh waktu ialah akan menjadi sangat-sangat terhad. Seseorang tu akan celaru bila mana dia baca Quran terlampau cepat sangat. Pandangan yang berbeza-beza menurut para ulama. Walau bagaimanapun, bagi pandangan yang terbaik ialah mengikuti saranan Nabi, iaitu dengan 3 hari sekali khatam. Itu pun kalau kita tengok sudah agak berat dengan kita zaman ni. Kalau 3 hari sekali khatam ni maksudnya 10 juzuk satu hari. 10 juzuk satu hari. Satu juzuk bersamaan dengan 20 muka surat. Jadi kita boleh kalilah 10 juzuk satu hari. 20 darab 10. Lebih kurang 200 muka surat yang perlu kita habiskan. 2000 muka surat yang perlu kita habiskan untuk kita baca 200 muka surat. Okay? Untuk kita habiskan bacaan 10 juzuk tu. Sebab Al-Quran ni ada lebih kurang 600 muka surat. Okay. Jadi 10 juzuk 200 lebih muka surat. Silap tadi sebut sampai 2000. Okay. Jadi itu antara benda yang kita boleh tengoklah kesungguhan para ulama. Okay. Balik semula pada hadis tadi, antara sebab golongan yang terdahulu memperbanyakkan ataupun mempersibukkan diri dengan banyak baca Quran kerana nak dapat kedudukan yang mulia ataupun keutamaan yang mulia tu. Yang macam mana disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi, Allah Ta'ala kata a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Aku akan beri sebaik-baik keutamaan melebihi daripada apa-apa yang telah diminta daripada orang-orang yang meminta. Seterusnya, dalam satu hadis yang lain, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang disebutkan oleh seorang sahabat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata Uqbah, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffatin faqala ayyukum yuhibbu an ya'du wa kulla yawmin ila buthana aw ila aqiq fayatiya binaqatain kawmawain fi ghairi ismin wala qati'atin rahmin wala qati'ati rahamin faqulna ya Rasulullah kulluna nuhibbu dhalik qala afala ya'du ahadukum ila al-masjid fayata'allama aw fayaqra'u ayatain min kitabillah khayran lahu min naqatain wa thalathu khayran lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba' wa man a'daduhunna min al-ibil wa min a'dadihinna min al-ibil. Rawahu Muslim. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah datang menemui kami di satu tempat namanya Suffah, fi suffatin. Di satu tempat di dalam ataupun berdekatan dengan masjid Nabi.
Lalu Nabi pun bertanya, Nabi kata, ayyukum yuhibbu an ya'du wa kulla yawmin ayyukum yuhibbu an ya'du kulla yawmin ila Buthan. Siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar yang bernama Buthan atau Aqiq? Jadi Buthan dan Aqiq ini ialah dua pasar. Fayatiya binaqatain. Lalu dia pun pulang dengan membawa 2 ekor unta betina. Naqataini kaumawain. 2 ekor unta betina. Fi ghairi ismin. 2 ekor unta betina yang paling terbaik tanpa melakukan dosa ataupun memutuskan silaturrahim. Siapa yang suka pergi ke dua pasar, Buhtan ataupun Aqiq, lalu dia balik daripada pasar tu, dia dapat 2 ekor unta betina daripada jenis yang terbaik, baka yang terbaik. Naqatain, 2 ekor unta betina, kaumawain, iaitu baka yang terbaik, fi ghairi ismin, tanpa melakukan apa-apa dosa ataupun tanpa melakukan pemutusan silaturrahim. Okay. Maka jawab sahabat, faqulna ya Rasulullah, kulluna nuhibbu dhalik. Sahabat pun jawab, wahai Rasulullah, kami semua ni memang sukalah kalau dapat pergi ke pasar lalu dapat 2 ekor unta betina yang datang daripada baka terbaik tu. Okay. Tengok macam mana Nabi dia attract ataupun dia tarik perhatian orang untuk lebih bersungguh ataupun lebih suka mendengar apa yang Nabi sampaikan. Okay. Qala afala ya'du ahadukum ilal masjid. Maka jawab Nabi SAW, Nabi bersabda, mengapa salah seorang daripada kalian tidak ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 ayat daripada Al-Quran. Afala ya'du ahadukum ilal masjidi fayata'allama aw fayaqra'u ayatain min kitabillah. Dia pergi ke masjid lalu dia belajar baca 2 ayat daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tu, khairul lahu min naqatain. Itu lebih baik daripada dia mendapat 2 ekor unta betina. Kemudian sambung Nabi, wa thalathun khairal lahu min thalath. Dan sekiranya dia mempelajari 3 ayat, maka itu lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairul lahu min arba'. Dan sekiranya dia mempelajari 4 ayat, maka ianya lebih baik daripada mendapat 4 ekor unta betina. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan seterusnya jumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah yang sama daripada unta-unta tersebut. Okay. Jadi Nabi SAW gambarkan di sini bagaimana orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran ataupun pergi belajar Quran lebih baik daripada mendapat pulangan yang hebat. Unta ni melambangkan kepada harta dunia ataupun kemewahan ataupun kekayaan. Kita boleh bayang 1 ekor unta, harga yang kita boleh letak hari ini, tambah pula unta betina, boleh pergi 7,000 ke 10,000 riyal kalau di Arab Saudi lah. Jadi Nabi sebut orang yang belajar, pergi ke masjid belajar 2 ayat, lebih baik daripada dapat 20,000 riyal tu. Belajar 3 ayat lebih baik daripada dapat 30,000. Belajar 4 ayat lebih baik daripada dapat 40,000. Jadi kita boleh tengok Nabi sebut khairul lahu. Khairun tu datang dalam bentuk nakirah ataupun kata nama am, menunjukkan kepada kita sangat banyak kebaikan. Sangat-sangat banyak. Okay. Jadi kenapa kita lepaskan peluang? Sama-samalah kita tadarrus dalam bulan Ramadan. Kita hidupkan bulan Ramadan ni untuk kita mendapat kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan yang banyak. Okay. Seterusnya, antara
hadis-hadis yang menceritakan kelebihan orang yang bersama dengan Quran ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama dengan as-safaratal kiramil bararah, iaitu malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Orang yang sibuk dengan Quran, orang yang mahir dengan Quran ni, baca Al-Quran lancar, dia sentiasa bersama dengan malaikat. Maknanya kita boleh bayang satu kemuliaan yang besar bagi orang yang sentiasa membaca Al-Quran dan mahir dengan bacaan Quran. Dijanjikan ataupun dijadikan baginya tu didampingi oleh malaikat, ditemani oleh malaikat. Wallazi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi, dalam keadaan dia itu tidak lancar. Yatata'ta' di sini maksudnya ialah orang yang tidak lancar membaca Al-Quran. Wa huwa alaihi syaqun, dalam keadaan tidak lancar itu dia bersungguh-sungguh, bersusah payah untuk mempelajarinya sehingga lancar. Falahu ajran, lahu ajran, maka baginya dua pahala, iaitu pahala menuntut ilmu dan juga pahala membaca Al-Quran. Jadi kita boleh tengok bagaimana Allah Ta'ala muliakan orang yang cuba nak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Bukan setakat kemuliaan itu valid ataupun sah kepada golongan yang pandai baca Quran, tapi juga kepada golongan yang bertatih-tatih, yang baru ingin mempelajari Al-Quran itu sendiri. Jadi sama-samalah kita mendapat ataupun meraih peluang yang disebutkan tadi. Okay. Seterusnya, sebagai perkongsian yang terakhir, hadis yang kelima pada pagi ini, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun a'tahu mala fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Okay. Maksudnya, tidak dibolehkan hasad ataupun iri hati kecuali terhadap dua orang, kecuali kepada dua orang. Siapa mereka tu? Siapa dua orang tu? Yang pertama, rajulun atahullahul Quran, iaitu orang yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kemampuan membaca, menghafal Al-Quran. Kita tidak boleh hasad pada mana-mana orang. Itu jelas. La hasada, Nabi sebut la hasada. Larangan untuk ada si iri hati. Bahkan iri hati ni ialah benda yang memakan amal kebaikan kita. Kecuali, Nabi kata, al-istisna, pengecualian. Dan hasad yang dibenarkan ni ialah bukan iri hati yang mazmum, iri hati yang tercela tu, tapi ianya disebut oleh para ulama sebagai ghibtah. Iaitu kita cemburu dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada dia, jealous terhadap apa yang Allah Ta'ala beri pada dia, tapi kita tidak mengharapkan zawalin ni'am, hilangnya nikmat yang orang tu dapat. Okay. Iaitu yang pertama ialah orang yang membaca Al-Quran. Yang ni kita kena cemburu. Sebab bila mana dia pandai baca Quran, dia akan dapat selalu bersama dengan Quran. Satu kelebihan yang besar. Okay. Kemudian, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang mana orang yang pandai baca Quran itu, dia baca siang dan malam. Yang ni kita kena cemburu. Dia ada orang dia pandai baca Quran tapi dia tak baca pun. Yang ni cemburulah juga pada kepandaian dia. Tapi kalau kita jumpa orang yang pandai baca Quran, lepas tu dia memang fullkan masa dia untuk dia baca Quran.
Maka ini sangat-sangat perlu kita ada ghibtah pada orang ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, rajulun a'tahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar, iaitu orang yang dikurniakan harta lalu dia infak pada malam dan siang hari. Yang ni mungkin sebahagian kita ramai cemburu. Cemburu tengok orang banyak harta. Umumnya semua orang sangat-sangat jealous lah bila mana kita tengok ada orang ni ada banyak harta. Okay. Tapi orang yang banyak harta ada kumpulan-kumpulannya. Yang Allah Ta'ala, yang Nabi suruh kita cemburu ni ialah orang yang ada harta kemudian dia infak harta. Kalau setakat ada harta simpan, yang ni tak payah cemburu. Sebab harta tu tak beri apa-apa manfaat. Kita nak cemburu pada orang yang banyak harta yang dia telah jadikan hartanya tu bermanfaat pada dia dan juga kepada orang ramai. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perbahasan pada pagi ini berkenaan dengan keutamaan Ramadan dan juga Al-Quran. Dan kita dah sebut semalam dan hari ini. Semalam kita dah bahas tentang puasa. Hari ini kita bahas tentang Al-Quran. Dan kita nampak bagaimana dekatnya Quran dan Ramadan itu sendiri. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala, pada baki Ramadan yang kita ada ni lebih kurang separuh lagi. Sebab hari ini pun dah 14 Ramadan. Maknanya kita ada sekitar 16 hari lagi untuk kita selesaikan bulan Ramadan. Kita mohon Allah Ta'ala beri taufik pada kita. Allah Ta'ala beri keringanan untuk kita senantiasa berada dalam keadaan yang baik untuk beribadah kepadanya. Lalu kita menjadi golongan yang dekat kepadanya, terutamanya mendekatkan diri kepada Al-Quran. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.